Jadi sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, hari ini kita dah masuk 1 Syaban. Semalam Rajab. Semalam 30 Rajab. Apa peristiwa ketika Rajab? Peristiwa ketika bulan Rajab adalah peristiwa yang mana tanda mukjizat yang kedua terbesar, kedua terbesar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj pada 27 Rajab. 27 Rajab berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada 5 benda yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj itu, dalam 27 Rajab itu, yang mana peristiwa yang kita jangan lupakan, peristiwa yang wajib kita beriman dengannya. Siapa yang tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj, maka dia terkeluar daripada Islam. Kita wajib mempercayainya. Sebab apa? Sebab dia adalah mukjizat yang terbesar, kedua terbesar yang kita kena beriman dengannya. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just nak cerita sedikit sahaja tentang Isra' dan Mi'raj, yang mana pada 27 Rajab berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Senang cerita, sebelum Isra' dan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada tahun kesedihan. Sebab apa Rasulullah berada pada tahun kesedihan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian datuknya Abdul Muttalib. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan isteri yang tercinta, isteri yang sentiasa bersama dengannya, isteri yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Yang mana ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah takut. Rasulullah balik ke rumah dalam keadaan yang menggigir. Maka Sayyidatina Khadijah melihat Rasulullah, maka dia selimutkan Rasulullah yang dalam ketakutan. Ustaz nanti save live ni nak tengok pula. Allahu Akbar. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Isteri yang tercinta telah pulang ke rahmatullah, maka itu adalah tahun kesedihan buat Rasulullah. Maka disebabkan Rasulullah sedih, maka Allah nak berikan satu kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berlakunya Isra' dan Mi'raj. Yang mana secara ringkas ni saya nak ceritakan Isra' dan Mi'raj ini. Dalam riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sepupunya Ummu Hani. Ketika itu Rasulullah berada di rumah sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani. Lalu ketika itu Rasulullah tidur, tapi Rasulullah tidur bukan tidur macam kita. Rasulullah just macam masih sedar lagi, tapi bukan tidur macam kita. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu taala. Maka Allah utuskan malaikat Jibril untuk ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ada abang Faiz lah dalam ni. Maka Allah utuskan malaikat Jibril alaihi salam untuk ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di rumah Ummu Hani itu. Dengan kekuasaan Allah, Allah belah rumah Ummu Hani itu, belah. Maka ambil Rasulullah, jemput Rasulullah. Jemput Rasulullah dengan menaiki apa? Dengan menaiki burak. Kata ulama, burak ini dia macam kuda tapi lebih kecil daripada kuda, kecil sedikit daripada kuda. Nak dikisahkan sebelum burak mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan burak mengambil Rasulullah ketika di syurga. Dalam riwayat mengatakan bahawa ketika di syurga, malaikat melihat burak ini sedang kesedihan. Maka malaikat pun pergi ke burak. Burak ini adalah haiwan di dalam syurga, kuda yang berada di dalam syurga. Maka malaikat ini pergi ke burak, lalu bertanya dengan burak, "Burak, kenapa kau bersedih? Kenapa kau bersedih?" Maka burak kata apa? Aku rindu Muhammad. Dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi dia rindu Rasulullah. Maka Allah takdirkan, Allah perintahkan malaikat untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan burak tadi. Maka malaikat dengan burak pun pergi jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diisrakan. Maka ketika itu masa Rasulullah nak menaiki burak macam tak bagi. Siapa ni? Aku tak kenal. Siapa ni yang nak naik aku ni kan? Lebih kurang macam tu lah kan. Maka malaikat pun pergi
ke arah Buraq, lalu malaikat bisik ataupun katalah kepada Buraq, Buraq, kau tahu tak siapa yang nak naik kau ni? Tahu tak siapa? Maka Buraq kata, siapa? Inilah Muhammad, itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Buraq, kata riwayat, Buraq dalam keadaan yang sangat-sangat malu. Rasa sangat-sangat malu. Sebab dia haiwan dalam syurga, mana pernah melihat manusia, dan dia tak kenal Rasulullah siapa orangnya, yang mana tahu. Dia just tahu nama sahaja. Maka dia pun dipendekkan cerita, malaikat Jibril dan juga bawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian di mi'rajkan. Dan riwayat kata Allah turunkan satu tangga dan panjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga malaikat panjat naik ke atas, bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat 50 waktu. Ketika itu difardukan untuk solat sebanyak 50 waktu. Bayangkan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 50 waktu ketika itu Allah perintahkan untuk Nabi suruh umatnya solat 50 waktu. Kita yang 5 waktu sekarang ni pun banyak tinggal. Macam mana dengan 50 waktu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ambil berat tentang umatnya, 50 tu confirm kita tak boleh nak buat. Betul tak? Maka Rasulullah dah dapat perintah daripada Allah untuk solat, perintah solat sebanyak 50 waktu. Maka Rasulullah turun sampailah bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa bertanya dengan Nabi, apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan aku untuk solat 50 waktu. Maka Nabi Musa kata, pendek ceritalah, umat kau tak mampu buat, minta dengan Allah kurang lagi, minta dengan Allah kurang lagi. Maka Nabi pun naiklah jumpa dengan Allah, minta kurang, turun naik, sampailah jadi 5 waktu. Sampailah jadi 5 waktu solat. Lepas tu Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5 waktu. Nabi Musa cakap dengan Nabi SAW, naik lagi minta kurang dengan Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Musa tahu umat Rasulullah ni takkan mampu juga untuk buat. Akan tetapi Rasulullah kata, Rasulullah dah malu dah. Aku dah malu dah jumpa, nak minta, nak rayu dengan Allah untuk kurangkan lagi. Maka dengan disebabkan itu, kita solat fardu sebanyak 5 waktu. Itu antara ringkasan lah, antara ringkasan dalam Isra' dan Mi'raj. Dan maka turunlah waktu Rasulullah pergi. Orang pertama yang Rasulullah terjumpa ketika habis daripada Isra' dan Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Orang pertama yang Rasulullah jumpa ketika itu adalah Abu Jahal. Seperti mana yang kita tahu, Abu Jahal ini dia mempunyai sifat iri hati ataupun dengki, seorang yang jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia nak jatuhkan Rasulullah. Maka Abu Jahal tanya dengan Rasulullah, apa yang kau buat? Kau pergi mana? Maka Rasulullah kata, aku tadi diisra'kan, di-mi'rajkan. Aku daripada Mekah ke Masjidil Haram, kemudian aku pergi naik ke langit, macam tu kan, lebih kurang. Maka ketika itu Abu Jahal buat apa? Abu Jahal ketawa terbahak-bahak, dan Abu Jahal dah dapat bahan lah untuk memalukan Rasulullah SAW di khalayak orang ramai. Maka Abu Jahal pun bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Siapa sahabat itu? Abu Bakar. Orang kedua yang ditemu, yang bertemu, Abu Jahal bertemu dengan Abu Bakar. Lalu Abu Jahal berkata dengan Abu Bakar, Abu Bakar, kau percaya tak Muhammad, dia kata dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki Buraq. Abu Jahal, lebih kurang macam tu lah Abu Jahal cerita dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, Abu Jahal tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, kau percaya tak? Maka Abu Bakar kata, apa? Aku percaya. Kalau Rasulullah kata dia terbang ke langit pun aku percaya. Abu Bakar cakap macam tu, Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu. Kerana itulah sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar diberikan gelaran As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Sebab dia membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah diberi gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia membenarkan setiap ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada lima perkara penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rajab.
Yang kedua, Rasulullah SAW dibelah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam dan dibuangkan bisikan syaitan di hatinya. Dan dimasukkan dengan 3 benda lah. Allahumma salli ala Muhammad, keimanan, ilmu dan juga hikmah. Dimasukkan 3 benda ni di dalam dada Rasulullah SAW. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rajab. Kedua, dada Rasulullah SAW dibelah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupalah. Yang ketiga, Rasulullah berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Yang keempat, Rasulullah SAW dipertunjukkan kepada Rasulullah akan neraka dan juga syurga. Dan yang kelima, Rasulullah SAW diberi perintah untuk solat 5 waktu. Diperintahkan oleh Allah untuk perintahkan kepada kita semua untuk solat 50 waktu. Ketika itu 50 waktu sampailah jadi 5 waktu. Allahu Akbar. Melalui kisah Isra' dan Mi'raj ini, kata ulama, kita boleh ambil pengajaran dekat sini bahawa betapa ambil beratnya Rasulullah kepada umatnya. Bayangkan Rasulullah turun naik kepada, meminta rayuan pada Allah semata-mata untuk turunkan jumlah waktu solat daripada 50 sampai jadi 5 waktu. Sampai jadi 5 waktu. Allahu Akbar. Bayangkan macam mana penat lelah Rasulullah untuk kita. 5 waktu pun tinggal, apa lagi nanti 50 waktu. Kata ulama, ganjaran yang kita buat solat 5 waktu ini, Allah berikan ganjaran sama seperti 50 waktu solat yang kita buat. Ganjaran 5 waktu yang kita diperintahkan sekarang ini, umat Nabi ni, kalau mereka buat, diberikan pahala seumpama 50 waktu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita buat solat. Allahu Akbar. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, itulah antara sebersedikit tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya kalau nak dikisahkan tentang Rasulullah diperlihatkan orang yang dalam neraka, tentang tak tutup aurat dan sebagainya, bermacam-macam. Panjang lagi, boleh baca. Boleh baca kisah Rasulullah di Isra' dan Mi'raj kan. Isra' ketika di dunia, ketika di inilah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, ila Sidratul Muntaha, hingga ke langit ke-7. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anda boleh bacalah kisah Isra' dan Mi'raj. Dan sekarang kita dah masuk bulan Sya'ban. Dah bolehlah praktis. Dia bolehlah praktis untuk kita buat puasa sunat sebelum kita menghadapi puasa Ramadan. Bolehlah bulan Sya'ban ni, kata Rasulullah, kata ulama, Rasulullah kata sahabat, Rasulullah paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Sampaikan kata Rasulullah puasa setiap hari ke 30 hari. Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Allahu Akbar. Dan ketika Sya'ban inilah kita nak belajar ataupun kita nak praktis untuk kita berpuasa. Kita banyakkan solat, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti bila masuknya bulan Ramadan, kita mampu nak buat banyak-banyak solat, mampu nak buat banyak-banyak zikir, mampu nak buat banyak-banyak baca Quran, mampu nak buat banyak-banyak solat. Sekarang ni lah praktis. Dah masuk Sya'ban, sekarang inilah kita kena praktis untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang tak lama lagi. Lagi 1 bulan je. Lagi 1 bulan je sahabat untuk kita bertemu dengan Ramadan. Apa amalan yang kita buat? Jadi praktis daripada sekarang, insya-Allah. Mana yang kurang baca Quran, bulan Sya'ban ni banyakkan baca Quran. Mana yang kurang berzikir pada Allah, bulan Sya'ban ini banyakkan zikir pada Allah. Mana yang kurang istighfar pada Allah, bulan Sya'ban ini banyakkan istighfar pada Allah. Mana yang tak pernah bangun malam, cuba bangun malam. Walaupun sekali. Kita try. Bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita praktis supaya kita mampu nak buat lebih banyak pada bulan Ramadan nanti. Dah terasa ringan dah. Kata Imam Ghazali, orang yang banyak dosa, diri dia ini akan diikat dengan rantai-rantai dosa, yang menyebabkan amalan sunat ataupun amalan yang kecil-kecil pun dia rasa berat nak buat. Itu adalah orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa ni, kata Imam Ghazali, dosa itu akan merantai diri dia.
dosa itu akan berantai diri dia. Jadi apa yang kita kena buat? Istighfar pada Allah, taubat pada Allah. Ada orang tanya, ustaz, kalau dia buat maksiat, lepas tu dia taubat, buat maksiat, taubat, buat maksiat, taubat, macam mana tu? Bagus dah, alhamdulillah. Dengan syarat dia bukan nak mempermainkan agama. Tak ada masalah. Kalau kita dah taubat pada Allah, lepas tu kita tak kuat nak lawan hawa nafsu, kita tergelincir, tapi kita sedar salah kita taubat lagi pada Allah, Allah akan ampunkan. Buat lagi dosa, taubat lagi pada Allah, buat lagi dosa, taubat lagi pada Allah. Sampaikan dalam hadis, ada dalam hadis Rasulullah kata, walaupun buat 70 dosa, walaupun satu hari itu dia buat 70 dosa, tapi dia taubat pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Walaupun dalam satu hari itu dia buat 70 dosa, tapi dengan disebabkan dia taubat pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Sebab tu kita kena banyakkan taubat pada Allah, banyakkan solat sunat taubat pada Allah, minta ampun dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita manusia. Mustahil manusia macam kita ni tak ada dosa. Yang bercakap ni lagilah, kan? Jadi kita kena istighfar pada Allah, kita kena mohon ampun dengan Allah. Jadi itu saja pada malam ini. Jadi kita tutup kita punya Allahumma salli ala Muhammad dengan kasidah. Ada lagi berapa minit nak habis live saya? Dalam setengah jam ke 40 minit habislah live. Tak boleh lama-lama. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, mari kita berqasidah sekejap. Bagi mencantikkan live bagi mendapat keberkatan Rasulullah daripada Allah, sebab kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap kita nak kasih dah apa malam ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Okey, yang saya baca tu selawat muzhib lin nisyan. Selawat muzhib lin nisyan, kata ulama, kata Ustaz Nizam Al-Banjari, siapa amal selawat ini, insya-Allah dia diberikan kekuatan ingatan. Diberikan kekuatan ingatan. Ustaz, esok saya ada peperiksaan, minta tolong Ustaz share teknik menghafal sebelum hari peperiksaan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ada beberapa tips yang diajarkan oleh Syekh Zainul Asri, hafizallahu taala, yang mana Allahumma salli ala Muhammad, ada beberapa adab yang kita boleh lakukan ketika kita membaca buku, nak menghafal, lepas tu nak exam. Ada beberapa tips yang diajarkan oleh Syekh Zainul Asri hafizallahu taala, yang mana yang pertama Allahumma salli ala Muhammad, kita baca Rabbi shrah li sadri. Kita baca Rabbi shrah li sadri 6 kali. Kita sapu dada kita urut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca 6 kali. 6 kali, sambil tu kita urut dada kita. Kita buat macam ni.
Yang kedua, yang ketujuh, kali yang ketujuh kita baca surah Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca surah Al-Syarh. Kita baca surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan yang kedua, step yang kedua pula adalah kita hadiahkan Al-Fatihah kita buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah buat kepada guru yang mengajar Tuan Guru Syekh Zainul Asri, iaitu Syekh Zaki Ibrahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah buat mereka, buat dia. Dan yang ketiga, kita hadiahkan Al-Fatihah buat kepada guru yang mengajar subjek yang kita belajar tu. Contoh, awak belajar subjek Usuluddin, hadiahkan Al-Fatihah buat guru yang ajar subjek Usuluddin. Awak belajar matematik, hadiahkan Fatihah kepada guru yang ajar matematik. Belajar BM, belajar sains, belajar apa-apa. Itu kalau guru Muslim. Kalau guru tidak Muslim ataupun non-Muslim, maka kita hadiahkan ataupun kita doa yang baik-baik untuk dia. Orang Muslim dia tak akan dapat, orang yang non-Muslim dia tak akan dapat kebaikan di akhirat. Sebab apa? Dia tak ada kunci. Kunci dia syahadah. Kalau dia syahadah, dia akan dapat kebaikan di akhirat. Tapi masalah sekarang, dia bukan Islam. Kita hanya boleh mendoakan kebaikan dia untuk dunia saja. Contoh, kita doa kebaikan untuk dia apa? Ya Allah, kau berikan dia murah rezeki. Guru saya yang non-Muslim ni murah rezeki. Ataupun ya Allah, berilah dia hidayah supaya dia masuk Islam. Kalau lah dia tak dapat hidayah daripada Allah, paling kurang Allah kabulkan doa kita supaya murah rezeki untuk dia. Itu untuk orang yang non-Muslim. Tapi kalau orang tu Islam, kita doakan, kita hadiahkan Fatihah untuk dia, lepas tu kita doakan kebaikan untuk dia dunia dan akhirat. Dan begitulah seterusnya. Mana-mana subjek yang kita belajar, ada step-step, ada cara-cara dia untuk kita belajar. Sebelum kita mulakan pelajaran tu, ada cara-cara dia. Itulah antara adab yang diajarkan oleh para ulama. InsyaAllah apa yang kita belajar itu kita mudah faham, kita mudah hafal, dan insyaAllah kita punya exam akan baik, insyaAllah, yakin dengan Allah. Okey, last kita akan selawat redha, lepas tu saya akan endkan live lah. Dalam 40 minit je live saya, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin, salatan wa salaman turdika wa turdi wa tarda biha anni wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqika wa ridha nafsika wa midada kalimatika. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin, salatan wa salaman turdika wa turdi wa tarda biha anni wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqika wa ridha nafsika wa midada kalimatika. Last one. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin,
صلاة وسلاما ترضيك وترضى بها عني وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf andai ada tersilap kata dan sebagainya. Moga Allah berkati majlis kita, moga Allah berkati apa yang kita buat. Moga ini menjadi asbab kita masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk syurga sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan asbab cinta kita, sayang kita, rindu kita berkumpul dalam live ini kerana Allah SWT dan kerana asbab berkatnya Rasul, asbab berkat cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Haji Grafi badminton boleh insya-Allah. Jadi sahabat, itu saja kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.